非常感谢主的恩典， Bersyukur untuk anugerah Tuhan. 大家平安，感谢主。今天我们可以一起回到主的殿中来敬拜主。 Kita bersyukur berterima kasih karena siang hari ini kita boleh datang ke rumah Tuhan untuk beribadah kepadanya. 特别看到今天有6位孩子领受幼童洗礼， Dan kita juga tadi melihat menyaksikan ada 6 anak-anak yang sudah dibaptis. 我们恭喜家长们今天能够把孩子带到主的面前。 Dan kita ucapkan selamat kepada para orang tua yang boleh membawa anak-anak mereka datang ke rumah Tuhan untuk dibaptis. 我们一起在祷告中再次预备自己来聆听主的话。 Mari kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. 天父上帝，感谢你今天带领我们来回到主的殿中来敬拜你。 Tuhan, kami bersyukur Engkau membawa kami lagi siang hari ini datang kembali ke rumah-Mu untuk beribadah dan mendengarkan firman-Mu. 我们求圣灵自己带领我们进入你的真理， Tuhan, Roh Kudus-Mu lah yang membawa kami masuk ke dalam kebenaran firman-Mu. 也求你对我们说话， Dan berbicaralah kepada kami. 帮助你台上2位仆人，使他们同感一灵，将你的信息传。 Tuhan, Engkau berkati kedua hamba-Mu di atas mimbar ini, boleh sehati mengabarkan firman-Mu. 求圣灵在我们当中做感动的工作， Dan Roh Kudus-Mu lah yang menggerakkan hati kami yang ada di dalam gereja ini. 让我们不当听到，我们也学习顺服主你的道。 Bukan hanya kami mendengar, tapi dengan taat Tuhan kami mau menjalankan kebenaran 我们 firman-Mu. 恳求天父，你这样的赐福我们， Tuhan, Engkau berkatilah kami. 奉主的名祷告， Dalam nama Tuhan Yesus, 阿门。 amin. 那今天我们要思想的一个题目就是多走1英里路。 Hari ini yang kita mau bahas adalah walking the extra mile, menjalankan 1 mil ekstra. 什么是多走1英里路呢？ Apakah itu walking the extra mile? 那不要想到是走路的问题 Kita jangan berbicara hanya untuk berjalan aja. 因为这不过是一个意义上的一个意思，说我们不当一般的，就是说一般的能力，但是我们能够超乎一般的行动、一般的能力。 Ini bukan berbicara tentang berjalan saja, tetapi adalah sebuah pengertian yang menyatakan bahwa atau berarti kita boleh melewati, melampaui sesuatu. 我大概跟大家思想这4样关键性的问题， Ini ada 4 hal yang saya ingin sharingkan bersama Bapak Ibu Jemaat sekalian. 就是多走1英里路的意思，就是超乎别人所要求的。 Walking the extra mile ini mempunyai satu pengertian bahwa kita berjalan atau melakukan sesuatu yang diharapkan daripada kita. 超乎了， Melewati sesuatu yang diharapkan. 我们一般都是可以说是平均，大家说是一般而已。 Pada umumnya kita ini adalah orang atau yang melakukan sesuatu secara rata-rata. 但是呢，世界要求我们能够多走1英里路呢，意思说我们要多超乎别人所要求的。 Dunia mengharapkan kita untuk walking the extra mile, yaitu kita bisa melakukan sesuatu melampaui apa yang mereka harapkan. 第2个意思呢，就是我们愿意付出代价，为了我们所认为我们所爱的，我们所认为是我们所希望的事情。 Yang kedua adalah kita rela membayar harga demi sesuatu yang kita kasih ataupun sesuatu yang kita inginkan. 比如来说，我们所爱的人， Mungkin orang yang kita kasihi 我们所很认真认为这是正确的事， dan yang kita harap memang kita anggap mereka adalah orang yang perlu sangat kita kasihi. 关乎重要的事， Adalah sesuatu prioritas yang utama. 我们愿多付上代价，情愿付上代价去做 Kita。rela membayar harga demi prioritas-prioritas tersebut. 虽然有很多事情可能是只能做到我们能力所能及到的事情， Mungkin di dalam hal-hal di dalam itu yang kita lakukan adalah sesuatu yang biasa-biasa saja. 但是呢，我们可以做到 beyond our ability， 就是超越我们一般的能力。 Tetapi yang diharapkan adalah kita bekerja melampaui, melewati kemampuan kita sendiri. 另外一个意思就是说，我们因为要完成某一项的任务，我们愿意多加的努力。
Dan di arti yang lain adalah demi mencapai sesuatu yang kita sudah rencanakan, kita mau menambah upaya-upaya ekstra untuk itu. 在今天非常昌明的一个时代，科技昌明的一个时代， Di dalam dunia saat ini yang sangat cepat instan, 我们发现到，如果我们的程度不过是一般而已， kalau kita memperhatikan standar kita itu hanya sekadarnya saja, 我们好像对我们的社会、对别人的贡献都是一般的。 dan yang kita capai ataupun dampak kita terhadap masyarakat itu hanya rata-rata saja 没有多大的影响力。 dan tidak mempunyai dampak-dampak yang ekstra. 基督徒在世上呢，我们有主的恩典与我们同在， Tetapi di dalam dunia ini kita tahu bahwa kita orang Kristen mempunyai penyertaan Tuhan. 我们是否可以多走一里路，带给世界某一方面的这个影响？ Apakah kita yang adalah anak-anak Tuhan mampu walking the extra mile membawa dampak ke dalam dunia 比 ini? 如来说，你是一个老师， Misalnya engkau adalah seorang guru, 你不单是教书而已， engkau bukan hanya mengajar, 但是你可以借助教书呢，在更走多一里路，关怀并且关心你所教导的孩子 kita 们。 jangan hanya mengajar tetapi memberi upaya walking the extra mile untuk memperhatikan atau memperhatikan anak-anak yang membutuhkannya. 你在某某公司工作， Engkau bekerja di perusahaan, 一般都有时间的限度 tentu kita dibatasi oleh waktu bekerja 也有我们工作的范围。 dan juga batasan-batasan di dalam pekerjaan kita. 但是我们身为基督徒，我们愿意加倍的努力，超乎一般的这个程度。 Tapi kita sebagai orang Kristen, kita ingin memberikan sesuatu yang lebih melewati batas-batas yang umum orang lakukan. 这是可能多走一里路的这个意思。 Inilah yang mungkin dimaksudkan dengan walking the extra mile. 其中呢，我们比到主的话也给我们这样的一个提醒。 Di dalam firman Tuhan juga ada peringatan kepada kita. 马太福音第5章41节，有人强逼你走1英里路，1里路，你就同他走2里。 Di dalam Matius 5:41, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. 本来是1英里路就够了， Sebenarnya 1 mil sudah cukup, 但是你愿意同走2里路， tapi engkau rela berjalan sejauh 2 mil, 所以一共是2里啊。 dan tambahan 1 mil menjadi 2 mil. 这意思说，在某一种情况之下， Artinya di dalam kondisi situasi tertentu, 在我们读的经文说，有人强逼你， artinya ada kondisi kita dipaksa. 在某一种的压力之下， Di dalam tekanan, 我们很可能会没有甘心情愿的去做。 kita mungkin tidak rela untuk melakukan hal yang dimintakan daripada 我们 kita. 跟其他的不信主的也是一般而已。 Dan kita dengan orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan, kita hanya melakukan apa ada ala kadarnya. 也很可能在某一种情况不如意的状况之下，我们会发出很多的怨言。 Dan mungkin di dalam kondisi yang sulit, kita berkeluh kesah. 那我们跟其他的也没有什么两样了。 Apakah kita sama saja dengan orang-orang di luar sana? 但是身为基督徒呢，我们愿意付上一些的代价，来见证我们可以多走1英里路。 Tetapi sebagai orang Kristen, kita rela membayar harga menjadi saksi untuk berjalan sejauh 2 mil. 很奇怪，这是耶稣给当时的门徒的一个提醒 Dan sungguh aneh, Yesus memberikan ini kepada murid-muridnya. 不是一般的观点、一般的看法。 Bukanlah sebuah pandangan yang umum, yang 因为 biasa. 因为当时呢有这样的一个罗马的法律， Karena pada saat itu ada satu aturan di Roma, 就是一个罗马兵丁可以强迫百姓能够为他们付东西背负一些重担，走1英里路。 karena pada saat itu ada aturan yang memperbolehkan seorang serdadu Romawi memaksa rakyat ataupun orang sipil biasa mengangkat beban-beban para serdadu ini dan berjalan 1 mil. 当然这是不合理的一个 Ini 条例 tentu sesuatu yang tidak beralasan. 但是呢，在当时的法律，它可以这么的要求一般的百姓要多走1英里路，而且背负这个兵丁的这个
包袱和重担。 Dan ini adalah sebuah aturan yang berlaku pada saat ini. Tentu kita merasa itu tidak adil, tetapi aturan itu memperbolehkan rakyat jelata itu dipaksa oleh para serdadu untuk mengangkat beban para serdadu dan berjalan sejauh 1 mil. 但是1英里路走过了以后， Tetapi setelah 1 mil dilalui, 就可以把东西放下来了， rakyat ini atau orang sipil ini boleh meletakkan beban berat yang mereka 就自由了， dan itu mereka menjadi bebas. 因为是被强逼的。 Karena itu dipaksa. 但是呢，耶稣用这样的一个条例，联想到我们今天基督徒的生活。 Dan Tuhan merefer ataupun memakai hal ini untuk dijadikan sebuah kebenaran yang kita orang Kristen harus jalankan saat ini. 就是说，我们不是一般，我们可以超乎一般人所做的。 Artinya kita bukan orang sekedarnya yang umum yang rata-rata, tapi kita boleh berjalan lebih jauh lagi 1 mil. 当然了，现在我们不在罗马的法律之下， Tentu kita saat ini sudah tidak berada di dalam hukum Romawi. 但是呢，我们也有一些可能世界所带给我们的一些的压力， Tetapi saat ini kita membawa tekanan-tekanan dari dunia di dalam kehidupan kita. 好比强逼我们走1英里路，而且背负着一些的包袱和重担。 Yang memaksa kita untuk berjalan 1 mil lagi dan memanggung beban beban itu. 比如来说，可能因为我们是基督徒，环境的周遭的人也带给我们一些的压力。 Dan kita sebagai orang Kristen, mungkin di dalam kehidupan kita, lingkungan kita, mereka memberikan kepada kita tekanan-tekanan. 比如来说，有人这样的跟我们说， Contoh ada orang berkata kepada kita, 基督徒为什么做这样的事情？ kenapa ya orang Kristen melakukan hal ini? 虽然这是不好听的一句话， Ini mungkin tidak enak didengar, 但是呢，他承认基督徒应该会更好。 tetapi dengan pernyataan ini mereka mengharapkan orang Kristen berbuat lebih baik. 因为虽然这个基督徒做不到，但是他把那个标准放得更高了。 Mereka tahu bahwa sebenarnya itu standar yang tidak bisa dilakukan, tetapi bagi orang Kristen standar itu ditinggikan. 对于我们基督徒来说，这是给我们一个挑战。 Dan bagi kita orang Kristen ini adalah sebuah tantangan. 世界要求我们比别人更好， Dunia mengharapkan kita menjadi lebih baik daripada dunia ini. 我们是否预备多走1英里路呢？ Apakah kita rela walking the extra mile? 另外一个例子，比如来说，因为我们信了主，可能家人或是我们跟我们有关系的人，也带给我们一些的压力。 Atau juga di dalam hubungan keluarga kita, kita sudah menjadi orang Kristen dan mereka membuat tekanan-tekanan bagi kita. 我们是否能够很坦诚的、很好的去面对这些的压力？ Dan apakah kita bisa dengan rela, kita dengan baik menghadapi tekanan-tekanan yang mereka berikan kepada 也 kita. 许因为我们是基督徒，在工作上、在生意上、在社会上也遭受到某一些的压力。 Dan juga kita sebagai orang Kristen, mungkin di dalam pekerjaan, di dalam usaha kita menerima tekanan-tekanan dari mereka. 比如来说，有一笔生意可能可以赚到更多的钱， Mungkin ada satu peluang usaha yang bisa memberikan keuntungan besar bagi kita. 但是这一笔生意呢，可能关乎到一些束缚到一些法律上的问题。 Tetapi kesempatan ini juga membawakan satu kemungkinan kita bisa melawan hukum. 我们身为基督徒，我们是否站在真理上，我们不去做这些事？ Apakah kita sebagai orang Kristen, kita akan tetap berdiri teguh di atas kebenaran firman dan tidak mau melakukan itu. 可能你生意上的伙伴呢，也会给你一些的压力。 Dan juga ada 伙伴就是relasi bisnis relasi bisnis kita memberikan tekanan-tekanan kepada kita. 因为这是每一个人都做了 Ini karena di luar sana semua orang juga melakukan hal yang sama. 这是带给我们某一种的压力。 Inilah tekanan-tekanan yang dicontohkan. 另外呢，也很可能是在某一些的国家很多的信徒教会受到逼迫。 Dan di negara-negara tertentu ada tekanan penganiayaan yang diberikan kepada orang-orang Kristen. 就是在我们今天自由的印尼国家，宗教自由的印尼国家， Di dalam negara kita yang bebas buat kita untuk beragama, 我们也常常也会面对到这些的事情。 kita juga menghadapi hal-hal yang sama. 我们基督徒应该怎么去面对这些事呢？ Bagaimanakah kita menghadapi hal-hal tersebut? 很深切，
Apakah dengan marah, 反抗 memberontak, 以牙防牙，以眼防眼。 dengan mata membayar mata, dengan ya yang salah kita balas dengan kesalahan. 就是这个意思。意思是说呢，我们不服气， Artinya kita tidak mau membalas. 就是不服气，就是说我们不甘愿了，的意思是这样。 Kita tidak rela untuk melakukan hal-hal yang itu. 但是我们这么做呢，也没有办法改变这些事实眼前的事实。 Tapi kita tidak mampu juga untuk merubah kenyataan-kenyataan tersebut. 如果我们能够很好的去面对它，甚至于靠着主的恩典，我们可以战胜这一切的话， Tapi dengan anugerah, dengan pimpinan penyertaan Tuhan, kita mungkin bisa berdiri teguh dan menangi hal-hal ini. 我们就多走了1英里路。 Dan kita pun bisa menjalani 1 mil lagi. 神给我们这样的一个保障， Tuhan memberikan satu jaminan kepada kita. 在约翰福音第16章33节， Di dalam Yohanes 16:33, 我将这些事告诉你们，是要叫你们在我里面有平安，在世上你们有苦难，但你们可以放心，我已经胜了世界。 semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. 耶稣提醒我们在世上我们会遇到苦难， Yesus mengingatkan kita bahwa di dunia kita akan menghadapi kesulitan-kesulitan. 千万不要以为我们基督徒我们在世上因为信了主就平平安安的度过我们这一生。 Janganlah engkau menganggap setelah menjadi orang Kristen di dalam dunia ini, engkau akan menjalani kehidupan yang lancar saja. 在世界经济不景气的情况之下，我们也会面对这样的一个问题。 Di dalam dunia kondisi ekonomi yang tidak menentu, kita tentu bisa juga menghadapi hal-hal demikian. 当疫情攻击全世界的人口的时候， Ketika pada saat pandemi COVID melanda dunia, 我们基督徒也不例外。 kita juga termasuk di dalam yang 我们 menderita. 在世上有神许可我们所面对的患难， Tuhan izinkan hal-hal kesulitan sebagai orang Kristen kita alami juga. 但是神给我们的保障说，你们可以放心，因为我已经战胜了这个世 Tapi 界。 Tuhan memberikan jaminan kepastian kepada kita. Engkau jangan khawatir, jangan takut karena aku telah mengalahkan dunia. 世界要看到我们基督徒是否有我们在主里的那个平安，在主里的那个盼望。 Dunia ingin melihat apakah kita mempunyai damai sejahtera dan damai sejahtera itu yang ada di dalam Tuhan. 我记得在疫情的期间呢， Saya teringat ketika pada masa pandemi COVID, 有一家人呢，爸爸突然间这个染上了病毒， ada papa dari sebuah keluarga yang terjangkit COVID. 当时的疫情非常的严重， Dan pada saat itu kondisi COVID sangat berat. 必须要住院， Dan papa ini harus masuk rumah sakit 而且必须要隔离， dan harus menjalani isolasi. 不能与家人见面， Bapak ini tidak bisa bertemu dengan anggota keluarganya. 全家人就做一个检验，就是没有是否染上了这个病毒。 Supaya anggota keluarga ini juga mereka isolasi di rumah agar tidak terjangkit oleh sang papa yang masuk rumah sakit. 做妈妈的非常的焦急， Dan mama ini merasa sangat takut, 担心在医院的爸爸没有人照顾。 mengkhawatirkan suaminya yang ada di rumah sakit. 但是有一天晚上，他自己也发高烧了， Tapi suatu malam ibu ini juga panas 而且在很短的情况之下就蒙主恩召了。 dan dalam waktu yang sangat singkat ibu ini malah meninggal dunia. 反而在医院的爸爸平安无事回到家里。 Dan sebaliknya papa yang ada di rumah sakit itu pulang dengan sehat. 妈妈在哪里？ Bertanya, istri saya di mana? Mama di mana? 妈妈已经不在了。 Istrinya atau mama ini sudah meninggal 我 dunia. 们很难想象，如果这样的事发生在我们的家里，我们心里有多痛苦多难接受这样的一个事实。 Kita bisa membayangkan betapa sedih dan susahnya hati kita kalau kita menghadapi situasi yang demikian. 我们可能也会像其他的人一样，会可能有好多的怨言，好多的不满。 Mungkin kita seperti orang-orang di luar, kebanyakan umumnya kita mengeluh dan berkeluh kesah. 但是对这个家庭来说， Tapi bagi keluarga ini, 他们最后明白，如果神许可这个事情发生，他们也必须要顺服。
Mereka taat walaupun Tuhan sudah mengizinkan ini terjadi di dalam keluarga mereka. 就算是没有疫情，被染上疫情的病毒，我们每一个人有一天也要回天家。 Karena walaupun seandainya pada saat itu tidak ada COVID, siapapun akan kembali ke rumah Bapa di 是 surga. 迟早的问题而已。 Adalah waktu saja. 他们心里感到最得安慰的就是他们想到，妈妈虽然不在了，但是妈妈是与主同在。 Satu hal yang paling menghibur mereka adalah walaupun Mama sudah tidak berada bersama dengan mereka, Mama sudah berada di rumah Tuhan di surga. 在别人看来不可能可以安然度过这样的一个苦难， Bagi orang lain yang mungkin melihat bahwa bagaimana mungkin melewati masa yang sangat sulit 但 ini, 是他们从基督徒的生命里看见基督徒的信心和盼望。 tapi mereka bisa melihat dari keluarga ini betapa iman kehidupan orang Kristen ini yang berpengharapan. 这是主给我们的保障， Inilah jaminan Tuhan, 这是不是世界可以给我们的平安？ bukan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. 我们再看主给我们另外的一个保障， Dan juga jaminan kedua dari Tuhan, 主说那招你的本是心事的，他必成就这事。 Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. 神是心事的 Tuhan adalah setia, 神没有做错事情， tidak pernah Dia berbuat salah. 他不像你像我们可以想错事我们可以做错事。 Bukan seperti engkau dan saya, boleh berpikir yang salah dan melakukan sesuatu yang salah. 神是心事的神，是可靠的， Tuhan adalah setia dan bisa diandalkan. 神必要成就他的美意。 Dan Dia akan menggenapi kehendaknya. 在罗马书第12章19节， Di dalam Roma 12:19, 他说：“亲爱的弟兄们，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒。因为经上据说，主说：伸冤在我，我必报应。” Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. 可能今天我们对某一些人会有怀恨在心 Mungkin kita saat ini mempunyai rasa sakit atau sakit hati atau dendam kepada seseorang, 愿意报复 ingin membalas dendam. 这可能是我们人，这是人之常情，每一个人可能都会这样想， Ini adalah hal yang lumrah. Mungkin setiap dari kita akan berpikiran demikian. 是别人都会想到的事情。 Dan orang lain juga bisa berpikiran yang sama. 但是如果今天呢，我们可以把这样的一种抱怨呢交给主， Tapi pada hari ini kalau kita boleh memberikan pembalasan yang demikian ini kepada Tuhan, 我们没有自己去伸冤、去报复的话， dan kita tidak menuntut pembalasan sendiri, 我们听凭主怒 kita hanya menyerahkannya kepada Tuhan. 因为报应是在主 Karena pembalasan itu adalah hak Tuhan. 众人就看到我们已经多走了1英里路 Dan orang lain akan bisa melihat bahwa kita sudah walking the extra mile. 我们谈了这些事我做了一个简单的3个总结， Dan saya akan menyampaikan 3 kesimpulan setelah hal-hal singkat di atas. 就是我们基督徒在世上必须准备好面对任何的压力和困难。 Bahwa kita siap menghadapi tekanan dan kesulitan sebagai orang Kristen di dalam dunia ini. 当然不是每一个人喜欢有压力有困难， Tentu bukan setiap orang ingin ataupun senang menghadapi tekanan dan kesulitan. 我们希望我们的人生都是一帆风顺的。 Dan kita tentu mengharapkan kehidupan kita selalu lancar dan baik. 但是神常常给我们一些的遭遇，一些的机会，因为在困难当中，我们可以见证主与我们的同在。 Tapi sering Tuhan mengizinkan bencana ataupun kesulitan terjadi di dalam kehidupan kita. Sehingga dengan demikian kita boleh menyaksikan kebesaran dan pengharapan kita kepada Tuhan. 这就是多走1英里路 Inilah walking the extra mile. 圣经也提醒我们说，我们所遇见的试探，无非是人所能受的，神是信实的，必不叫你们受试探过于所能受的。在受试探的时候，总要给你们开一条出路，叫你们能忍受得住。 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 弟兄姐妹，今天如果你正在面对一些
你所不能忍受的失恋或是痛苦的话， Saudara-saudari sekalian, jika hari ini engkau menghadapi sebuah kesulitan yang engkau mungkin tidak bisa menanggungnya, kesulitan yang sangat besar, 我们第一个出路就是我们仰望上帝。 jalan keluar pertama adalah kita berpengharapan kepada 当然，我 Tuhan. 们也尽力而为，努力的去面对它，去坦诚的去克服这些困难。 Tentu kita tidak berpangku tangan, kita harus melakukan usaha-usaha upaya untuk menanggulangi kesulitan-kesulitan itu. 我们也求神给我们力量，能够胜过试炼和试探。 Dan kita berdoa kepada Tuhan, memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa melewati pencobaan-pencobaan tersebut. 如果我们不断的抱怨呢， Kalau kita terus-menerus mengeluh, 我们家人也说你信了主这么久，怎么这样的病也给你一直怨天尤人呢？ kalau kita hanya berkeluh kesah setiap hari, orang rumah kita mungkin akan berkata, engkau sudah percaya kepada Tuhan, kenapa engkau mempunyai sikap yang demikian berkeluh kesah terus-menerus? 你为什么不祷告你的上帝呢？ Engkau kenapa tidak berdoa kepada Tuhanmu? 那我们就失去了一个机会，多走一里路。 Dan dengan demikian kita sudah kehilangan satu kesempatan untuk walking the extra mile. 第二个结论就是说，愿意付代价而加倍努力。 Kerelaan bekerja keras dengan upaya-upaya tambahan itu adalah poin yang kedua. 我们不要单单过着一个一般的生活， Kita jangan hanya melewati sebuah hidup yang biasa-biasa pada umumnya saja. 做一些一般人可以做到的事。 Hanya melakukan orang-orang lain yang juga bisa lakukan. 我们必须要努力的付上代价， Tapi kita harus dengan upaya ekstra membayar 来 harga 见证我们基督徒是有信心、有盼望的人。 untuk menjadi sebuah kesaksian bahwa kita adalah orang Kristen yang berpengharapan dan beriman. 我记得有一次，我跟一组的年长的弟兄姐妹到中国有一些服侍主的一些机会，在中国的一些教会。 Saya teringat suatu kali bersama dengan bapak-bapak, ibu-ibu Kaleb, kami mempunyai pelayanan di Congkok dan kami pergi ke Congkok. 当然我们也有一些的机会，一起到某一些地方观光。 Tentu selain pelayanan, kami juga mempunyai kesempatan untuk jalan-jalan. 有一次，这个导游带我们到一个工厂， Pada suatu hari, sang pemandu wisata membawa kami ke dalam sebuah pabrik. 这工厂是卖膏药的， Dan pabrik ini menghasilkan salep. 你知道中国药可以治好所有的病， Engkau tahu obat Tiongkok, semua penyakit bisa disembuhkannya. 什么病都灵什么都可以治好它。 Dengan satu obat, semua penyakit bisa 所以 disembuhkan. 我们有这样的一个观念，先入为主我们就有这样的一个想法。 Dengan demikian, pandangan yang demikian, kami pergi ke sana dan kami ya mungkin tidak percaya kepada itu. 所以私下呢，我们已经有一个商量了，我们已经商量好了， Dan di bawah dengan teman-teman Kaleb ini, kami pun sudah bersepakat. 不要相信不要买。 Jangan percaya ya, jangan membeli ya. 所以大家都有这样的一个观念，先入为主的观念了。 Dan itulah sebuah konsep ataupun pemikiran yang sudah kami pegang teguh. 但是呢，后来我们改变了我们的想法， Tapi pada akhirnya kami pun merubah pikiran. 因为有一个就是代表公司出面的一个人，是一个年轻貌美的一个姐妹。 Karena ada seorang sales girl yang mewakili perusahaan, seorang wanita muda. 不是在她年轻貌美的问题， Bukan karena dia cantik dan muda, 但是呢，她有很好的接待我们 tapi dia dengan sungguh baik melayani kami. 她解释这膏药的神奇 Dan dia menceritakan betapa mujarabnya salep yang akan dia jual itu. 她说这个如果你有烫伤的话 Kalau engkau luka kebakaran, 不要担心，只要把这个膏药一抹上去就好了。 jangan khawatir, dengan salep ini engkau oleskan dan itu segera sembuh. 当然我们不相信了， Tentu kami sudah tidak mempercayainya. 但是她说我要证明给你们看。 Tapi dia berkata, saya ingin bersaksi. 她就在我们的面前烧了一根的铁条 Di depan kami dia membakar sebatang besi. 这不是魔术不是魔术 Ini bukan magic, ，bukan bukan sulap. 烧的那个铁条通红了。 Dan sebatang besi yang dibakar itu memerah dan panas. 她说我要用这个
透红的铁条，烧到透红的铁条，这个束到我的手上。 Dia mengatakan, dengan besi yang sudah memerah dan memanas ini, saya akan meletakkannya di atas tangan saya. 我们这些长辈们啊，就心里很焦急了。 Dan kami orang-orang yang melihat ini merasa sudah sangat khawatir. 不用了，不用，我 Jangan, 们 jangan. 买就是了， Jangan, 买了 jangan. 就是， Kami beli 不要 saja. 摊上了， Jangan 就 lakukan 很 itu. 可怜啊，Dan itu sungguh kasihan kalau dibakar. 但是他说，不然我一定要这么做， Tidak boleh, harus saya lakukan. 我是代表公司证明， Saya mewakili perusahaan untuk menjamin hal ini. 代表公司啊， Mewakili perusahaan, 他愿意付上这个代价， dia rela membayar harga. 他真的把那一根通红的铁条摊到他手上， Dan dengan benar dia mengambil batang besi yang sudah memerah memanas itu, ditaruh di atas tangannya. 哇，马上就红肿起来了。 Langsung bengkak dan memerah. 我们大家都看得那个什么惊心动魂 Dan kami merasa sangat gak enak dan takut. 但是呢，他抹上膏药以后啊， Begitu dia mengoleskan salep kepada tangannya, 短短的时间，那个红肿就消退了。 dan bengkak memerah itu sebentar saja sudah pulih. 他说现在不痛了。 Dan saat ini sudah tidak sakit lagi. 哇，你知道那一天膏药卖销的很 Dan 多 kau tahu pada hari itu salepnya itu terjual laku habis. 我也买了。 Saya pun membelinya. 弟兄姐妹， Saudara-saudari terkasih, 为了公司的利益关系， hanya untuk karena kepentingan perusahaan, 一个人愿意付上这样的一个代价。 seseorang rela membayar harga bagi perusahaannya. 为什么我们认为宝贵、重要的事？ Tapi apakah kita yang menganggap sesuatu yang sangat berharga dan penting itu 为着主的福音， untuk Injil Tuhan, 为着新族得救有永生， untuk memperoleh keselamatan melalui Tuhan Yesus Kristus, 为着我们的信心、我们生命的见证， untuk kesaksian dan iman kehidupan kita, 我们付上了什么代价呢？ apakah harga yang sudah kita rela bayarkan? 如果我们愿意我们认为我们所持守的信是又真又确实的信 Kalau iman yang kita anggap itu adalah sesuatu yang penting dan benar yang harus kita bagikan, 我们可以付上任何的代价来见证他的话。 kita harus dengan rela membayar harga menyaksikan kebenaran firman Tuhan. 这就是多走1英里路了， Inilah rela walking the extra mile. 就是不是一般，但是我们愿意付上代价， Bukan hanya 见证我 sekedarnya, 们的信心。 bukan hanya pada umumnya, tetapi kita bisa melakukan sesuatu yang melampaui yang pada umumnya. 希伯来书第6章第11节说：“我们愿你们个人都显出这样的殷勤，使你们有满足的指望，一直到底。” Ibrani pasal 6 ayat 11. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. 那我们要在世上显出这样的殷勤， Kita harus di dunia ini menyatakan kesungguhan yang demikian. 不是一般啊，不是一般。 Bukan hanya yang pada umumnya yang rata-rata saja. 如果今天世人要怎么评论我们基督徒的话， Kalau pada hari ini ada orang yang ingin menilai kita sebagai orang Kristen, 他给我们怎么样的一个评论呢？ bagaimanakah penilaiannya yang diberikan kepada kita? 他很可能会这样Kristen Kristen sama saja，他很可能会给我们这样的一个评 Mungkin 论 ada orang yang menilai kita, ya orang Kristen tidak Kristen sama saja. 一样的，跟我们都是一样的， Sama dengan kami-kami yang bukan orang Kristen. 还是他会这样说 Atau dia bisa berkata, 基督徒真的不一样， atau dia berkata, memang beda sekali orang Kristen. 我很佩服他们， Saya sungguh menghargai mereka. 我相信他们的神是又真又活的神。 Saya pasti yakin Tuhan mereka adalah Tuhan yang hidup dan yang benar. 我们每一天都会面对这样的一个挑战， Kita setiap hari bisa menghadapi tantangan yang 但是 demikian. 我们要让世界怎么看出我们的殷勤呢？我们的真诚呢？ Bagaimanakah kita mau membiarkan dunia melihat kesungguhan dan upaya-upaya kita? 世界才能够有希望被我们的信仰、信心所感动的。 Dengan mereka melihat kita, kesungguhan kita, dunia baru bisa digerakkan dan mereka bisa melihat Kristus di dalam hidup kita. 彼得前书第2章第12节 1 Petrus 2 ayat 12给我们一个非常好的一个概念。 memberikan sebuah konsep yang baik kepada kita. 他说：“你们在外邦人中
应当平行端正，叫那些回谤你们是作恶的，也看见你们的好行为，便在监察的日子归荣耀给上帝。 Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. 神很可能没有改变我们生活的环境， Kemungkinan besar Tuhan tidak akan merubah kondisi lingkungan hidupan kita. 但是神要我们在这些不如意的环境里不顺利的环境之下，能够平行端正。 Dan tetapi Tuhan ingin di dalam kondisi yang tidak baik ini atau kondisi yang tidak bisa berubah ini, kita mempunyai sebuah kesaksian yang baik. 有一次拆船小组想到用什么策略，最好的策略在不信主的人当中传福音。 Ada suatu saat ada tim misi yang ingin bagaimana membuat cara untuk mengabarkan Injil di tengah-tengah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. 很多的建立，很多的建立 Banyak sekali hal-hal yang mereka sampaikan. 但是有一个人做一个非常简单的建立， Tapi ada satu hal, satu rancangan yang satu orang sebutkan. 他说：如果你把一个好的基督徒，有生命见证基督徒住在他们当中的话， Kalau engkau meletakkan seorang Kristen yang mempunyai kesaksian hidup yang baik dan ditaruh di dalam orang-orang yang belum percaya ini, 那就是最好传福音的方式。 ini adalah cara mengabarkan Injil terbaik. 今天我们让世界所看到的，只不过是一个信仰的记号。 Dan hari ini yang ingin kita sampaikan kepada dunia ini bukan hanya tanda-tanda kepercayaan kita. 我的意思是说，今天我们让世界看到的，只不过是一个信仰的记号。 Yang ingin saya sampaikan bahwa yang ingin kita sampaikan kepada orang luar itu bukan hanya 可能我用印尼文这样说，我的中文不是很好，他听不懂。我的意思是这样，kalau hari ini yang kita ingin nyatakan kepada dunia adalah sekedar simbol agama, 那他看不到我们真实的生命的见证。 kalau kita hanya mempertunjukkan simbol agama, maka kehidupan Kristen yang benar itu tidak bisa dilihat oleh orang-orang yang belum percaya kepada 只不 Tuhan. 过是另外一种的信仰， Ini adalah kepercayaan yang lain. 但是真正能够感动世界的，是我们生命的见证。 Tetapi yang bisa menggerakkan dunia ini adalah kesaksian hidup kita. 圣经岂不是说吗？在外邦人中因为你平行端正，在神监察的日子，就能够荣耀给上帝了。 Supaya di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah. 在东德跟西德之间的那个墙各墙还是屹立的时候， Ketika tembok pemisah Jerman Barat dan Jerman Timur masih ada, 这个东德的人呢，他们常常会捉弄这个西德的人， orang-orang dari Jerman Timur sering mengganggu orang-orang di Jerman Barat. 把他们在东德的垃圾丢到这个西德的这个境内。 Mereka membuang sampah-sampah dari sebelah, yaitu dari Jerman Timur ke Jerman Barat. 我相信没有一个人喜欢家里有别人把垃圾堆到我们的家里。 Kalau kita di rumah kita ada orang yang membuang sampah ke rumah kita, 当然我们很不高兴， tentu kita merasa tidak senang. 这个西德的人也当然很不高兴。 Tentu saja orang di Jerman Barat juga tidak senang. 但是呢，他们用另外一种的方式来对付这些东德人。 Tetapi mereka dengan cara lain membalas perbuatan dari orang Jerman Timur 把垃 ini. 圾这个处理好， Setelah sampah-sampah itu dibersihkan, 他们就把另外一种的东西丢回到东德， orang Jerman Barat melempar sesuatu kembali ke Jerman Timur. 丢垃圾吗？ Apakah sampah yang dibuang? 不是的， Bukan. 他们丢一些他们东德需要的一些日常用品。 Dan mereka melemparkan sesuatu yang orang Jerman Timur perlukan, mungkin makanan-makanan. 每一次垃圾丢过来的时候，
他们丢回去的都是可以用的东西啊。 Dan setiap kali sampah dilempar ke Jerman Barat melempar kembali sesuatu yang bisa berguna untuk orang Jerman Timur. 听起来很理想，但是实际上他们真的做到了 Ini sesuatu yang mungkin tidak bisa dilakukan, tapi orang Jerman Barat itu melakukan yang hal demikian. 啊。东德的人就慢慢感到很不好意思啊， Dan orang Jerman Timur merasa tidak enak, 就不再丢垃圾了。 tidak lagi melempar sampah. 因为每一次他们收到日用品的时候， Karena ketika mereka menerima makanan daripada orang Jerman 每一 Barat, 次都有这样的一个纸条， karena ada tulisan di dalam makanan itu. 他说我们有的是2次，所以我们给你的是2次。 Karena kami hanya mempunyai makanan, maka kami memberikan makanan kepada engkau. 你只有垃圾，所以你丢给我们的是垃圾， Karena 你 engkau 给我们的是垃圾。 Karena engkau hanya mempunyai sampah, maka engkau memberikan kepada kami orang Jerman Barat sampah-sampah. 弟兄姐妹， Saudara-saudari, 他们就多走了1英里路。 orang Jerman Barat ini sudah walking the extra mile. 最后一点 Yang 就是 terakhir, 我们应该对我们自己负得起责任。 kita harus senantiasa mempertanggungjawabkan diri kita sendiri. 基督徒不能够逃避任务。 Orang Kristen tidak bisa lari dari kenyataan. 你是一个技术人员 Engkau adalah seorang profesional, 你是一个工作人， pekerja, 你是企业家 engkau businessman. 你任何在社会上的工作， Di dalam setiap pekerjaan atau usaha yang kamu lakukan di 不 dunia ini, 管处境怎样的困难， bagaimanapun kesulitan yang engkau hadapi, 我们都要显出我们的殷勤，我们愿意多走1英里路， kita harus menunjukkan kesungguhan kita, upaya kita untuk berjalan walking the extra mile. 我们要负得起责任。 Kita harus mempertanggungjawabkan diri kita sendiri. 哥罗西书第3章23节告诉我们， Kolose 3:23 他说 mengatakan, 无论做什么，要从心里做，像是给主做的，不是给人看的。 apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 每一次我们想报复的时候， Ketika kita mau membalas, 每一次想到我们很不甘愿的时候， kalau kita tidak rela untuk terhadap sesuatu, 我们想到我们今天的生命的见证会影响别人对主、对我们基督徒信仰的这个看法。 kita harus tahu bahwa apa yang kita lakukan itu akan menjadi sebuah kesaksian bagi orang-orang di luar, bagaimana kehidupan kita orang Kristen. 弟兄姐妹， Saudara-saudari, 我想到一个人物，就是旧约的一个人物，叫做约瑟。 ada seorang tokoh dalam perjanjian lama yaitu Yusuf. 他年少的时候被他自己的兄弟卖出去，成为奴隶。 Pada saat muda, dia dijual, dikhianati oleh saudara-saudaranya, dijual menjadi budak ke Mesir. 如果他是怨天尤人，他在那里不断的抱怨，他就不是我们今天所认识的约瑟了。 Kalau dia pada saat itu hanya bisa mengeluh dan hanya berkeluh kesah, mungkin dia bukan lagi tokoh Yusuf yang kita kenal hari ini. 但是他接纳这样的一个事 Tapi dia menerima kenyataan itu. 他努力的工作， Dia bekerja dengan keras. 他被他呢买他做奴隶的那个主人看中了，成为家里的管家。 Dan dia diangkat menjadi kepala rumah tangga oleh seorang yang membeli dia menjadi budak. 后来他被人诽谤了，甚至于坐牢了。 Dia difitnah, kemudian masuk ke dalam penjara. 是否他在监牢里自伤？ Apakah dia bunuh diri di dalam penjara? 没有， Tidak. 约瑟也是努力的工作， Dia tetap dengan kerja keras dan berupaya 被监狱长看中了。 dan dianggap dan dipandang dengan oleh kepala penjaranya. 后来呢，他解梦了，解这些监狱里这个做梦的人。 Kemudian dia bisa membaca mimpi-mimpi daripada orang-orang di dalam penjara itu. 本来他出土的日子就已经解禁了， Sebenarnya dia duduk dalam penjara itu sudah akan keluar sebentar lagi, 但是他被遗忘了。 tapi dia ditipu lagi. 但是呢，他还是努力的去做， Tapi dia tetap bekerja 是神最后自己工作了。 dan akhirnya Tuhan sendiri yang bekerja. 他成为埃及就是法老以后的第2个有权位的人。 Dia menjadi orang kedua di kerajaan di Mesir, orang kedua dari Firaun. 我们发现到约瑟给我们见证，他所做的一切都是多走1英里路。 Dan kesaksian yang Yusuf berikan kepada kita adalah kesaksian berjalan 1 mil lagi. 他战胜试炼试探， Dia bisa
meloloskan diri dari godaan dan godaan. 他可以看到神给他的方向， Dia bisa melihat arahan daripada Tuhan 他可以完全的顺服神 dan 的 dia 带领。 boleh berserah sepenuhnya kepada Tuhan. 我用2句话做我的结束。 Ada 2 kalimat yang ingin saya akhiri khotbah saya. 第一句话就是 intentional living，就是说你特意你看重这人生，你不是随随便便含糊不清的过你的一生，但是你是刻意的，你是尽心尽力的来过你这一生。 Yang pertama intentional living, artinya engkau tidak menjalani hidupmu dengan sembarangan, tapi engkau minati hidup kamu itu dengan sesuatu yang baik, dengan sesuatu yang sehat. 不管你今天的年纪多大， Bukan walaupun engkau sudah berusia, betapapun usia 或 engkau 是你 hari 还是 ini, 年轻 engkau masih muda, 不要自暴自弃，就是不要放弃自己的这个生命的这个机会。 janganlah engkau masih muda menganggap remeh kemudian melepaskan kesempatan kehidupanmu selagi muda. 我们要看重这个生命， Kita harus melihat hidup ini dengan baik, dengan sungguh-sungguh kita minati. 因为我们生命就是神的恩典， Karena hidup ini adalah anugerah dari Tuhan. 我们要过一个有导向的人生呢， Kita harus mempunyai sebuah kehidupan yang bermakna. 不是长短的问题， Bukan pendek atau panjangnya 但 hidup 是 itu, 有导向的人生 tapi。sesuatu yang mempunyai makna dan tujuan. 在这个世上，我们愿意为主多走一英里。 Di dalam dunia ini kita rela walking the extra mile. 让我们一起祷告。 Mari kita berdoa. 我们知道世界带给我们的压力， Tuhan, kami tahu dunia yang memberikan tekanan kepada kami. 我们也知道主啊，我们每一天过在一种不顺利的这个状况之下， Dan di dalam kehidupan kami yang tidak lancar di dalam dunia ini ya Tuhan. 我们更不知道明天的风雨如何。 Dan kami tidak tahu apa yang akan terjadi besok. 但是我们相信，你给我们的平安不是世界所可以给我们的。 Tapi kami percaya damai sejahtera daripadamu bukanlah damai sejahtera dari dunia ini. 虽然我们常常失败， Walaupun kami sering gagal, 但是你是得胜的主， tapi Engkau adalah Tuhan yang sudah berkemenangan. 你的人力在我们软弱人的身上要显得刚强。 Kekuatan-Mu lah yang akan nyata di dalam kelemahan kami. 我们求你这样的坚固我们。 Tuhan, Engkau teguhkanlah kami. 虽然可能我们今天处在一个不如意的状况， Walaupun mungkin hari ini kami mempunyai kesulitan-kesulitan dalam hidup kami, 我们的问题，我们的人生不顺利， kehidupan dan persoalan kami itu tidak baik, 我们心中有很多的怨言， di dalam hati kami penuh dengan keluh kesah, 有很多的不满， ketidakpuasan, 但是我们求主帮助我们， tapi Tuhan Engkau tolonglah kami, 让我们能够紧紧的抓住你的应许， agar kami boleh dengan sungguh-sungguh memegang janji-Mu itu, 以信心每一天过做一个仰望你的生活， dengan iman menjalani hidup yang berpengharapan. 靠着你的恩典，我们能够向世界见证，我们能多走一英里路。 Hanya karena anugerah-Mu kami boleh bersaksi kepada dunia, kami boleh walking the extra mile. 我们这样的祷告，奉耶稣基督的名， Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. Sisi musuh.